nak suruh selesa tapi dia bunyi. Kita duduk kursi yang tidak selesa. Okay, settle. Okay, so dy dx, nama dia dalam aplikasi kehidupan harian namanya ialah kecurunan tangent, the gradient of tangent. Okay, apabila kita dah dapat nanti the gradient of tangent, dia akan terus beranak ni. Dia akan terus dapat maklumat tentang gradient of normal. Macam mana nak dapat? Nanti Mama Z terang. Apabila dah dapat gradient tangent, awak akan teruskan mencari equation of tangent dan juga equation of normal. Yang itu awak akan belajar dalam tajuk 9.1 iaitu tangent and normal equation. Okey, lepas tu kita akan masuk maksud extremum problem kerana dy dx ni kita boleh unjurkan dia lagi. Yang pertama, kita boleh samakan dia dengan kosong. Yang kedua, kita boleh buat dia kurang dari kosong. Yang ketiga, kita boleh buat dia besar dari kosong. Okey, ketiga-tiga benda ni apabila Mama Z buat sama dengan kosong, sebenarnya Mama dapat titik maksimum dengan titik minimum. Okey, ataupun namanya ialah stationary point. Dan kalau kita nak tahu jenisnya, kita kena uji titik tersebut sebelum nilai dia dan juga selepas nilai dia. Dari situ, baru kita kenal pasti. Masa dekat sini, baru tahu titik. Lepas tu, kita buat kajian tentang titik. Kalau sebelumnya kecurunan ia begitu, kecurunannya adalah positif. Selepasnya kecurunannya adalah negatif. Jadi kesimpulannya titik itu paling tinggi. Dia jadi titik maksimum. Yang itu awak akan belajar dalam tajuk 9.2 iaitu extremum problem. Tapi semua yang Mama Z sebut ni dia berasal daripada dy dx. Kita menggunakannya, itulah jadi application of differentiation. Okay? Dan yang ketiga nanti kita akan belajar kalau 9.2 dalam bentuk koordinat. 9.3 kita akan belajar dalam bentuk ekonomi dan juga bisnes. Mama Z bagi contoh. Apabila kita ada satu revenue, ekonomi pun panggil revenue kan? Betul tak? Revenue kan dia panggil? Okay. So dalam revenue, Mama Z boleh teruskan daripada revenue, Mama Z tahu, Mama Z boleh cari margin revenue. Ada tak dalam ekonomi? Margin revenue ataupun DRDT. Awak belajar. Okay, istilah yang sama Mama akan guna. Kita akan belajar tentang cost function yang terdiri daripada variable cost tambah dengan fixed cost. Ada tak dalam ekonomi? Ke tak ingat lagi? Ke tak belajar lagi? Apa lagi? Oh, tersapa lagi. Kita laju pada ekonomi lah pula. Tak apa, memang orang tahu belakang kalau Mama Z kat. Kalau tak habis hawa bukan Mama Z ya gitu. Okey, tak apa, nanti kita terang. Margin ni, prime ni, R prime ni, dalam matematik dr
dx. Itulah dia, kat sinilah dia timbulnya differentiation. Jadi kita guna semua tentang differentiation untuk tengok apakah aplikasi dalam kehidupan. Ni tajuk ni memang best untuk pelajar akaun lah. Okey, Mama pergi kepada tajuk yang pertama, 9.1. Okey, kita buat nota memang tak panjang lah sebab kita nak fokus kepada yang senang pelajar nak score lah. Okey, so kita tengok Yang pertama, tangent and normal equation. Kita dah sampai sini. Tangent and normal equation. Ayah pun galuk pagi ni ayah kita. Okey, nota yang pertama, Mama Z ulang Kita buat tajuk 8. F prime boleh juga kita buat sebagai dy dx. Maka untuk tajuk ni kita perkenalkan dy dx ni merupakan keturunan tangent. Zaman sekolah tu cikgu kita buat M1. Ingat lagi tak zaman sekolah? Ingat. Zaman sekolah cikgu kita buat M1. Lepas tu tadi Mama Z kata daripada gradient tangent kita boleh dapat gradient normal dengan menggunakan rumus yang ini. Okey, katakan Mama Z kira the gradient of tangent sama dengan 3. Kita pun masukkan dalam rumus ni. Jadi 3 M normal sama dengan negatif 1. Jadi boleh tak cari M normal? Boleh. Okey, M normal sama dengan negatif 1 per dengan 3. Maka kita akan dapati kita menggunakan rumus ini. Yang ini. Okey. So daripada situ Mama Z tak pasti rumus ni dia bagi ke tak. Kalau diberi peluang Mama Z akan minta kalau diberi peluang Mama Z akan minta. Lepas tu kalau dia nak suruh kita cari nilai seterusnya, iaitu kat sini kalau nak cari equation of tangent. Lepas ni Mama Z akan tulis EOT. Okey. Dan satu lagi equation of normal. Satu lagi Mama sebut EON. Rumus yang kita gunakan ialah ni. Y tolak Y1 sama dengan gradient apa yang kita nak. Nak gradient tangent ke, nak gradient normal. Kemudian X tolak X1. Yang ini Mama Z kena terang detail sebab Mama Z ingat ke pelajar faham. Rupanya sini awak dulu tak faham cara nak buat. Okey. Katakan maklumat yang Mama Z ada. Maklumat yang ada, dia bagi koordinat 1, 2. Dia bagi gradient tangent sama dengan 3. Contoh. Warna hijau tu contoh. Okey. So sekarang ni Mama Z nak ganti nilai. Ganti nilai untuk sini awak sebelum ni Mama Z tak bagi. Rupanya bila dia buat latihan salah. Dia kata tu kan nilai tu. Dia kata nilai Y, dia ganti nilai Y ni dengan 2. Betul tak? Dia ganti situ. Dia ganti X ni dengan 1. Betul ke salah? Salah. Salah. And then dia tanya Mama Z balik, kenapa salah? Tu kan nilai X dengan Y. Jadi Mama Z kena terang. Tanya awak ni Mama Z kena terang. Tak percaya dah lah pelajar salah dah. Nilai-nilai yang perlu diganti, kita perlu ganti dekat nilai-nilai yang ada ni, subscript ni. Bukannya ganti dekat tajuk. Bukan Okey, so Mama Z ganti. So bila ganti dia jadi Y tolak 2 sama dengan gradient tangent 3 kemudian X tolak 1. Kalau nombor kat sini nombor biasa, alhamdulillah lah. Y sama dengan 3X tolak dengan 3
tambah dengan 2. Jadi Y sama dengan 3X tolak 1. Tu cara kita masukkan dalam rumus. Bukannya ganti dekat Y dengan X yang besar tu, bukan. Kita ganti yang ada subscript tu. Okey, kat situ boleh? Boleh. Iaitu pengenalan yang sekolah menengah. Okey, sekarang Mama Z masuk. Walaupun tak ambil MAT, yang ni benda baru. Sebab Mama Z baca buku MAT, mengajar MAT, and then Mama Z pembuat silibus. Jadi Mama Z tahu benda ni adalah pelajar dah belajar. Dia tak boleh rendah diri seumur. Tak ambil MAT, tak ambil MAT. Percayalah, kadang-kadang yang tak ambil MAT tu, nanti dia lebih terror daripada yang ambil. Sebab yang ambil pun, benar-benar dia faham kan maksud Mama Z ni. Benar-benarnya setiap kali uji pen merah seumur kan. Mama Z dulu pun macam tu. Kalau Mama Z dapat markah 40 tu, paling tinggi dah di sekolah tu. Paling tinggi. Nak royak. Yang ataupun yang seorang lagi yang kawan Mama Z jadi engineer tu, ex-boyfriend Mama Z tu. Waktu. Antara saya yang tinggi MAT ataupun dia. Sebab zaman dulu kita bukannya bercinta sambil dating, bukan. Kita bercinta, kita belajar MAT sama-sama. Bukan macam sekarang. MAT ke mana, buku ke mana kan. Itu bezanya Mama Z dengan student. Okey. Tengok macam mana soalan boleh tanya. Okey, dia bagi persamaan dekat kita. Y sama dengan X cube plus 7X square minus 5X plus 1. Dia suruh Mama cari equation of tangent. At point 1. Okay, masalah kita dia kata point. Masalah kita apabila dia kata point, kita mengharapkan dia bagi nilai X dan juga Y. Sepatutnya dia kenalah 1 dan pasangannya. Barulah lengkap dia point. Okey, so sekarang step pertama kita kena cari calon Y kita tu. Tak ada. Kita ada. Calon suami tu tak ada. Sekarang kena cari dulu calon suami. Okey, macam mana nak cari nilai Y? Masuk satu dalam X. Masuk satu dalam soalan. Soalan kita Y sama dengan. Kita nak cari Y kan? Kita masukkan 1 kuasa 3 tambah 7 darab 1 kuasa 2 tolak 5 darab 1 tambah 1. Okay? Dan kita ada kalkulator. Mama Z buka kalkulator rasanya tadi. Tak boleh. Kena buat kecil pula dah. Sat ni kalkulator. Ke nak congak je? Congak Congak tau. Okey, 1 tambah 7, 8. 8 tambah 1, 9. 9 tolak 5, 4. So, Mama Z dapat sini jawapannya 4. Jadi, barulah kita seronok. Sebab titik kita adalah 1, 4. Ini point yang kita ada. Sebab apabila nak buat persamaan, kena ada point dan kena ada gradient. Okey, so Mama Z tulis dulu sini. Mula-mula masalah kita yang ini. Okey, sekarang ni masalah kita yang pertama tu dah selesai. Masalah kita yang kedua, kita nak cari the gradient of tangent. Yang ini pun masalah juga lagi ni. Tak ada. Kita pun gunalah istilah application of differentiation. Aplikasi pembezaan. Daripada soalan yang warna kuning, Mama Z boleh cari nilai dy dx. Dy dx sama dengan, okey, cuba differentiate tu. X kuasa 2. 3x kuasa 2, kita belajar bab 8. Tambah dengan
14X. 14X tolak dengan 5. 5. Dan kita tahu dah dy dx ni ialah kecerunan tangent. Kita nak tahu pada titik x1, jadi Mama Z akan ganti nilai x nanti dengan 1. Okey, so nilai x kita 1. So Mama Z dapat 3 tambah 14. Oh, sekejap. Boleh masuk tak pelajar tadi? Oh, tak boleh masuk. So Mama Z guna auto masuk sebenarnya. Okey, so dapat berapa ni? 17 kan? 3 tambah 14, 17. 17 tolak 5, awak akan dapat sama dengan 12. Okey, so sekarang maklumat tentang gradient dah dapat. Barulah Mama Z pergi kepada, okey, kita gabung kedua-dua nilai ni. Kita masuk dalam y tolak y1 sama dengan m x tolak x1. Okey, kita nak ganti nilai sekarang. Okey, nilai yang pertama. Y tolak 4 sama dengan 12. 12. X tolak 1. 1. Y sama dengan 12X tolak 12 tambah dengan 4. Jadi persamaan garisan tangent kita ialah 12X tolak dengan 8. Okey, clear tak? Ya. Boleh ini salah satu soalan yang akan jenis ni keluar lah. Okey, jenis ni keluar tapi dia dalam bentuk dia ke arah objektif tapi Mama Z nak tunggu surat black and white dulu ni. Lepas tu kita mula buatlah. Lepas tajuk ni Mama Z akan bagi soalan subjektif dah kat awak. Tak banyak muka surat pelajar, lebih kurang 20 muka surat, tetapi untuk pensyarah 94 muka surat. Untuk pensyarah lebih sikit sebab dia ada skema jawapan bagai. Okey, yang ini pula soalan yang sama yang tadi. Okey, soalan yang sama tetapi Mama Z nak cari equation of normal. Jadi tadi kita ada gradient tangent tadi 12. Ni sambungan sambungan soalan. Jadi boleh tak awak agak apakah nilai gradient tangent? Gradient normal. Negatif 1/12 dengan menggunakan rumus. Okey, gradient kita ada, satu lagi kita dah guna yang daripada soalan example 1 tadi. Kita ada titik 1, 4. Jadi Mama pun boleh masuk y tolak y1 sama dengan m x tolak x1. Okey, Mama ganti di sini. Y tolak dengan 4 sama dengan negatif 1/12 X tolak 1. Ini yang Mama kata tadi ada pecahan. Okey, apabila ada pecahan di situ, okey, Mama Z harap awak cepat-cepat matikan pecahan tu. So dia akan jadi 12Y tolak 48 supaya hilang pecahan. Tak masuk Mama Z? Sebab bila ada pecahan, dia susahkan pelajar nak kembang-kembang saluh darab pula. Pelajar dia congak tapi dia tercongek. Congak sangat tapi saluh. Okey, so Mama Z bebas nak bagi jawapan bentuk mana. Okey, Mama Z boleh buat macam ni. Okey, Mama Z boleh buat jawapan macam ni, tak ada masalah. Ataupun bentuk ni dah betul dah. Kalau pelajar nak tukar lagi, kita kena tengok dalam pilihan jawapan nanti ada yang mana. Kalau pelajar nak buat macam ni pun boleh. 12Y tadi sama dengan negatif X
tambah 49 tadi, dia nak jadikan Y sebagai tajuk. Pun boleh. Okey. Janji dalam bentuk persamaan. Ada tanda sama dengan. Yang lain bebas. Okey, Mama Z buka soalan untuk example 2. Kalau sama dengan kosong gitu pun betul ke lah? Persamaan. Betul. Sebab kita panggil dia general form. Kalau pelajar buat Y sama dengan, pelajar buat gradient form. Iaitu SEM 2 nanti kita belajar. Persamaan boleh ditulis dalam bentuk general, dalam bentuk intercept, dalam bentuk gradient. Ada 3 jenis. Okay, 3 jenis. Okay. So, kita pergi kepada example 3 yang baru masuk. Kita buat tajuk terakhir hari ni ni. Lepas ni kita akan mula buat latihan. Sepatutnya kita belajar kuliah dan latihan. Okay, Mama Z guna pendekatan. Habiskan dulu teori. Sekejap kita buat praktikal lah. Okay. Given the gradient of tangent. Pelajar risau soalan bahasa Inggeris berlakon ni. Exam nanti ada 2 bahasa. Okay, bahasa Inggeris ada, bahasa Melayu ada. Given the gradient of tangent of a curve, y is equals to px squared plus qx plus 3 at the point 17 is 2. Find the values of p and q. Orang putih royak. Jadi yang pertama, dia dah bagi gradient tangent dia dah bagi 2. Ni dia bagi. Maklumat yang kedua, dia bagi nilai X sama dengan 1, nilai Y sama dengan 7. Itu soalan bagi. Apa yang kita tahu? Kita kena tahu juga apa yang kita ada. Yang kita tahu ialah dy dx sama dengan 2. Iaitu yang kita tahu. Sebab tajuk application. Jadi apabila kita tahu yang itu, kita pun selesaikan yang warna kuning. Okey, yang warna kuning dy dx sama dengan. Okey, cuba differentiate. 2 px Tambah Q. tambah dengan Q. Okey. Jadi sekarang Mama Z nak masukkan nilai-nilai X dan nilai yang ada. Okey, kita akan masukkan nilai yang ada. Nilai yang ada ialah ni. Masukkan dalam yang kita dapat tadi. Dy dx tadi 2 sama dengan 2P tambah dengan Q. Ini akan jadi persamaan 1. Okey, selesai. Yang seterusnya, kita ada Y sama dengan PX kuasa 2 tambah QX tambah dengan 3. Okey, masukkan nilai yang kita ada. Kita ada nilai Y, 7. Kita ada nilai X, dapat P. Tambah dengan Q. Tambah dengan 3. P tambah Q sama dengan 4. Okey, ada soalan yang warna merah? Boleh ke? Boleh. Okey. So, kita ambil yang warna biru tadi, kita tulis bawah ni. 2P tambah Q sama dengan 2. Kita akan buat proses persamaan serentak dan Mama Z nak matikan Allah. Mula. Mama Z nak matikan. Sekejap kenapa dia tak jadi? Nak matikan Q. Jadi Mama Z terpaksa guna istilah persamaan 2 tolak persamaan 1. Okey, P tolak 2P, Mama Z dapat negatif P sama dengan 4 tolak 2, 2.
Jadi nilai P Mama Z ialah negatif 2. Okey, boleh tak cari nilai Q? Boleh. Okey, yang nilai P ni Mama Z ganti dalam persamaan yang kedua. P tambah Q sama dengan 4. Negatif 2 tambah Q sama dengan 4. Q sama dengan 6. Okey. Beres ke tak? Beres. Okey. Itu dia aplikasi dalam mencari equation of tangent, equation of normal. Lepas tu hak ni aplikasi dia apabila soalan tak lengkap diberi maklumat. Kita belajar vice versa. Okay. Example 4. Okay. Example 4. Sekarang dia bagi gradient of normal. Dia bagi kat kita gradient normal adalah negatif 1/2. Kemudian dia bagi nilai X 1, nilai Y adalah 7. Boleh ke? Okey. Ni nilai yang dia bagi secara tersurat. Kita kena dapatkan maklumat yang secara tersirat. Daripada gradient normal, sebenarnya Mama tahu gradient tangent bersamaan dengan X1 per gradient normal. tak okey. Dia jadi macam ni. Negatif 1 per negatif 1/2 gitu kan? Dia jadi gitu. Ataupun kita katakan gradient tangent sama dengan 2. Jadi daripada yang tersurat tu kita kena keluarkan ilmu kita kena cari nilai gradient tangent. Kenapa kena gradient tangent? Kerana gradient tangent ni lah bersamaan dengan dy dx. Okey. Jadi bila kita nak selesaikan soalan ni, walaupun soalan ni hampir sama dah dengan soalan atas. Sama dengan soalan atas, kalau dapat example 4 ni, bermaksud awak kena mula seperti Mama Z, yang tambahannya ialah awak kena cari benda ni dulu. Daripada gradient normal sebenarnya tak ada input yang kita dapat. Kita kena turunkan lagi cari gradient tangent. Kerana gradient tangent itu adalah dy dx. Barulah kita boleh alter soalan ni. Jadi dy dx sama dengan 2px tambah dengan q. Masukkan nilai dy dx. Masukkan titik. Dia akan jadi 2p tambah dengan q. Jadi balik seperti tadi persamaan 1. Dan soalan original, nilai Y sendiri ialah 7. Kita gantikan dapat P tambah Q tambah dengan 3. So dapat macam tadi, P tambah Q sama dengan 4 persamaan 2. Okey. So bila kita selesaikan simultaneous yang ini dengan yang ini, kita akan dapat nilai P tadi negatif 2. Nilai Q sama dengan 6. Soalan tadi kan? P negatif 2, Q dapat 6. Cuma cara dia tanya tu sedikit dalam berbanding example 3. Okey, Mama Z buka kepada soalan untuk example 4. Boleh ke? Ke laju sangat? Boleh. Boleh, Mama. Hari apa? Hari Khamis saya bagi video saya tu pada Medan Tang dengan Medan Datin. Media ekonomi. Dia kata, oh memang you cakap perlahan ke? Saya ngajar, saya cakap sebutir. Dia cakap,
oh you tak penat ke cakap satu-satu? Saya kata bukan saya penat. Saya nak suruh pelajar saya tangkap apa yang saya cakap tu. Jadi dulu-dulu saya cakap laju. Orang laju, orang Terengganu kan dia cakap laju. Bila pelajar komen media cakap laju sangat, tak putih jadi. Lepas pada tu saya muhasabah dirilah. Saya cakap satu-satu. Masa TP pantau saya pun dia cakap, wow clear, you cakap satu persatu. Macam orang mengajar bertatih gitu kan, slow-slow. Saya berubah tu kerana pelajar lah, bukan kalau ikutkan lenguh cakap satu-satu ni dahaga. Okey, sambung lagi. 2 jam, kita kena guna masa yang ada ni betul-betul sebab hari Rabu ni saya takut saya sibuk. Tapi harap-harap saya boleh masuk kelas lah. Okey, example 5, dia nak equation of tangent and normal to the curve at point. Dia tak bagi titik secara jelas. Dia kata at point where the curve cuts the y-axis. Dia potong paksi y. Apa maksud dia? Kita ada paksi ni kan? Tiba-tiba dia royak potong paksi y. Potong paksi y. Semasa proses dia potong ni, cuba awak tengok nilai x. Berapa tu? Kosong. Nilai x sama dengan kosong. Jadi awak kena guna yang cikgu sekolah rendah ajar dulu. Okay. At the point where the curve cut the y-axis, sebenarnya dia bagi maklumat x sama dengan kosong. Boleh tak kita cari nilai y? Boleh. Y dapat berapa? Awak kata ni? 1. Kosong, kosong, kosong. Jadi berapa? So, Negatif 1. Okey, Mama Z buka dulu kepada persoalan, ada nak tanya ke? Untuk baru Mama Z guna perkataan cut y-axis dapat x dan Mama Z daripada x tu cari y. Okey, dah dapat ilmu tu. Sekiranya tangent tu duduk bawah X kan? Yang mana? Y sama dengan 1 Mama Z lukis tadi, Mama Z sebenarnya just nak terang apa berlaku apabila potong paksi y. Kalau ikutkan graf sekarang ni, ia kena gini lah. Dekat negatif 1. Yang lukisan Mama Z tadi, Mama Z nak terang apa maksud potong paksi y. Itu je. Tapi lukisan sebenar dia lain lah. Mama Z lukis ni salah lah. Okay. Lepas tu, dia suruh kita cari equation tangent. Mama Z nak buat tangent dulu. Kat bawah nanti baru Mama Z nak buat normal. Kalau awak tengok sini kita buat warna biru dekat tangent sebab slide yang ini muka surat 7 ni nak cerita pasal tangent. Slide ke-8 nanti kita akan cerita pasal slide ke berapa ni? Slide yang ke-9. Slide yang ke-10 normal. Okey. So kita nak cari satu lagi. Kita dah ada koordinat. Kita nak cari the gradient of tangent. Okay, macam mana nak cari gradient of tangent? dy dx. Dy dx. Dy dx sama dengan 3x kuasa 2 tambah dengan 4x tolak dengan 1 dan kita ada nilai x sama dengan 0. Jadi kita akan dapat gradient of tangent kita akan dapat negatif 1. Okay. Okay, so Mama Z tulis dalam rumus kat sini. Y tolak Y1 sama dengan M. X tolak X1. Okay, kita akan masukkan nilai titik dan juga nilai gradient di situ. So kita akan dapat Y tolak 1.
sama dengan negatif 1 X tolak kosong. Okey, dia jadi apa? Y Tambah right? so Jadi gitu. Okey, sekarang buat pilihan. Siapa-siapa pun tak kisah, dia ada hak nak tinggal macam ni pun boleh. Kalau dia nak buat bentuk macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau dia nak buat Y tambah 1 tambah X pun tak ada masalah. Boleh berlaku. Ni boleh, ni boleh, ni boleh. Okey. Yang Mama Z dapat ni ialah equation of tangent. Okey, apabila kita nak buat muka surat yang ke-10, kita hanya menggunakan titik tadi, X sama dengan 0, Y sama dengan negatif 1 dan Mama Z kena dapatkan nilai the gradient of normal. Okey, gradient tangent berapa tadi? negatif 1. Jadi gradient normal adalah positif 1. Barulah kita masukkan Y tolak 1 sama dengan 1 X tolak 0. Y tambah 1 sama dengan X. Y sama dengan X tolak 1. Yang kita baru dapat ni namanya ialah equation of normal. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Bernafas dulu seminit. Nak hadam tu dulu. Mama Z buka gadget satu lagi. Tapi boleh tanya tak ada masalah. Bagus. Tak payah reply. Bagus satu. Kejut saya. Ingat siapa marah saya saat ni. Lepas ni semua tak payah. Siapa marah tu? Cikgu adik awak ke? Tapi voice WhatsApp. Saya ingat ke cikgu sekolah. Kadang-kadang cikgu sekolah backend sekolah rendah dia sebenarnya macam kita sekolah rendah lah. Kita sebenarnya tak matang lagi. Kita sebenarnya tak tahu cikgu kita marah apa kita kan. Kita tak pandai lagi nak mikir macam tu. Cikgu ni tak buat kerja kalau orang nak repih kepala. Kita masalah bila jiran ajak main, kalau zaman kita kecil kan, kalau kita tak main, dia tak nak kawan dengan kita seminggu tau. Tu yang kita macam nak pilih cikgu ke nak pilih kawan. Dan masa tu, masa kita kecil, kita akan pilih kawan. Kalau Mama Z dululah. Kalau arwah ayah Mama Z pukul dengan rotan sebab tak pergi ngaji, pergi main tu, Mama Z tak faham. Mama Z tanya mak Mama Z, kenapa pukul saya? Saya bukan pergi buat salah, saya pergi bermain saja, bersukan. Mak Mama Z masa tu speechless. Dia tak tahu nak jawab sebab Mama Z memang jenis banyak cakap daripada kecil. Kalau Mama Z tak bersalah, Mama Z bukan dia, Mama Z akan tanya. Kenapa? Kenapa tak boleh itu? Kenapa mak dengan ayah pegang tangan, batal semayang? Saya kata, Ustazah saya kata, lelaki dan perempuan tak boleh sentuh, batal semayang, dosa. Jadi, saya tanya mak ayah saya, kenapa pegang tangan? Pergi ambil semayang semula. Mak saya macam speechless. Nak bagi tahu macam mana kat saya ni. Sampai macam tu saya fikir tau. Zaman kecil. Okey, macam mana? Tajuk 9.1, kita berkenalan balik. Kita nak bagi tahu kita bukan belajar sikit. Ni kita belajar banyak. Kita baru belajar 9.1. Tangent and normal equation. Teorinya senang, tapi bila kita buat latihan tadi, macam-macam soalan boleh kita tanya.
Sebab itu tajuk ni kita cukup takut. Sebab kita takut bila pelajar disoal, pelajar tak dapat keyword. Macam tadi, the point cut at y axis. Kita takut pelajar y axis tu tak ada dah kepala dia ni. Gapo axis ni, kumpulan axis ke gapo? Takut tak ada. Kalau benda tu ada, alhamdulillah lah. Mudah Mama Z nak ngajar. Okey. Kita teruskan sikit lagi. Okey, pelajar yang tak print lagi nota tu Mama Z tahu tu. Ya stres lah ni tu. Stres nak mari kolej. Mama Z sibuk nak so stres sebelum mari kolej. Dia stres nak mari kolej ni. Pensyarah sebenarnya kalau boleh nak pelajar ada depan mata. Nak pelajar ada depan mata supaya senang kita nak tunjuk. Dia tak tahu apa, kita boleh duduk depan mata dia. Sekarang ni kita tak tahu ni. Hajar buat apa lah ni. Ain buat apa lah ni masa mengajar ni. Mama tak nampak. Tak tahulah Ros buat gapo, ada 2 Ros ni. Buat gapo, Insyirah buat apa, kita tak tahu. Mama Z sekarang ni menghafal nama awak berdasarkan gambar yang awak bagi kat saya. Awak ingat tak awak pernah bagi gambar kat saya? Ingat. Saya tak boleh, tak ada pelajar. Dalam hidup saya kena ada pelajar sebab saya jenis berkawan dengan pelajar. Saya lebih selesa berkawan dengan pelajar sebab dia ni dengar kata. Pelajar saya jarang yang tak dengar kata lah. Kalau dia tak dengar kata, saya akan tunjukkan apa yang saya buat. Saya tak tidur malam. Kalau katakan dia kata dia sibuk, dia malas, saya akan tunjukkan. Dalam status saya tidur pukul berapa. Saya buat video, orang lain bersahur, saya buat video. Orang lain solat azan subuh, orang lain dah duduk di tikar semayang, saya masih di laptop. Sehingga kan menyebabkan pelajar tu dia akan jadi rasa macam bersalah kalau dia malas. Ada pelajar Chinese saya macam tu, dia rasa macam bersalah. Aku terlalu malas untuk kamu, cikgu. Pelajar Chinese dia tak biasa tukar I dengan you tu, bila dia BM kan jadi aku dengan engkau. Aku kamu, aku kamu. Yalah bahasa Inggeris ke bahasa Melayu kan? Dia kata aku terlalu malas untuk kamu yang sangat rajin, cikgu. Saya kata sebab itu madam nak suruh you rajin. Sebab pelajar Chinese biasanya akan ke UM dan ambil accounting. Nasib baik dia pergi UM juga. Dia kata aku malas. Tapi kamu tak marah. Kata saya tak akan marah pelajar. Saya guna pendekatan saya tak marah pelajar. Tapi biasanya saya akan bercakap dengan uncle lah. Macam mana pelajar saya ni. Saya akan uncle lah jadi tempat saya marah. Dah tahu tak boleh, kenapa tak buat latihan. Saya bebel macam tu lah, tapi bukan depan pelajar lah. Okay, depan uncle. Depan pelajar saya menjadi seorang pelakon yang sangat hebat. Acu kalau awak jadi anak saya. Suara saya sampai rumah Se-Azharuddin. Siapa pelajar Se-Izzuddin, Se-Azharuddin, Medan Amirah. Siapa? Ada pelajar Medan Amirah? Tak ada? Ada. Se-Izzuddin ada? Sebab rumah kami berjiran. Tapi bukan jiran dekat lah, jiran. Maksudnya jiran jauh. Tapi suara saya ni sampai sana dengar kalau saya ajar anak saya matematik. Sebab itu saya ajar anak saya matematik guna Google Meet. Walaupun serumah. Sekarang habis rambut dia saya pintar-pintar ke. Ya tu. Pelajar kena mari depan gitu lah. Saya pintar-pintar rambut tu kata boleh saya ikat-ikat tu. Kan? Okey, tengok apa yang keluar tahun lepas. Ni soalan yang keluar tahun lepas. Pelajar tengok soalan ni kan dia terlalu lalu. Payahnya soalan. Ni sebenarnya soalan ni senang. Cuma dia tulis soalan tu dalam bentuk pecahan. Given the tangent line to the curve.
is perpendicular to the straight line. Pelajar pun banyak sangat simbol, malah aku buat. Dia tak jawab soalan ni. Pelajar lain lah, pelajar saya tak tahu dia jawab tak sebab saya tak tanda. Sepatutnya awak kena guna istilah dia ni. Kalau awak tengok the tangent line, yang ini sebenarnya equation of tangent, betul? Equation of tangent given the tangent line, bukan equation of tangent. The tangent line dia bagi 15/7x tolak 2x kuasa 2. Tapi saya tak boleh bincang lagi soalan ni dengan awak sebab ni soalan ujian kita nanti. Kalau saya bincang bocor pula rasa dia. Ni soalan ujian kita nanti. Saya tunjuk dulu je lah. Saya tunjuk soalan ni keluar. Kemudian dia kata ni perpendicular ni. Perkataan dia ni awak aja dengar tak? Perpendicular. Aja dengar. Tapi tak ingat deh. Gapo tu? Maksudnya the tangent line ni, given the tangent line ni sebenarnya dia bagi maklumat kedua ni, sebenarnya kita nampak kat sini gradient tangent dia ialah 7. Dia dah bagi dah gradient tangent situ 7 dan kita kena guna aplikasi tu dalam tangent line untuk curve yang ini nanti. Tangent line untuk curve yang ini apabila dia buat dy dx nanti sini ni kena mengena dengan 7 ni. Tapi saya tak boleh terang detail sekarang. Nanti dia akan spoil dekat soalan kita ada kan, Mama Z kata kita ada projek delta, kita ada projek R&R dengan projek merit. Ingat tak masa mula-mula berkenalan dulu? Ni soalannya di bawah merit. Jadi Mama Z tak boleh nak terang lagi detail. Okay? Bukan Mama Z tak tahu. Tapi kita kena bagi, kalau tak nanti soalan merit tu bocor lah. Okay? Bocor dah tunjuk dah, bocor dah. Tengok ruang yang kita bagi ni. 1, 2 untuk pelajar nulis. Okay. Soalan tu yang ditanya kalau subjektif. Kalau subjektif, kalau objektif, kita kena tukarlah cara tanya soalan. So Mama Z sendiri pun ni tahun pertama objektif, so agak nak kata tak mahir lagi lah sebenarnya. Tidak mahir lagi. Okey, Mama Z masuk yang kedua. Yang tadi part tadi habis dah semua tentang dy dx tadi dy dx. Nak kena ada titik, cari persamaan. Itu tajuk 9.1. 9.2, Mama Z kena mula dengan cari dulu stationary point. Lepas tu, Mama Z kena tahu jenis dia. Maksimum ke minimum. Dan Mama Z akan ajar menggunakan using first derivative test. Okay, to B. Yang C, Mama Z akan tunjuk cara nak cari jenisnya juga, sama ada local maximum ataupun minimum. Tapi kali ni Mama nak guna test kit yang kedua. Namanya using the second derivative test. So ada dua dekat sini. Yang pertama yang hijau ni first derivative test. Yang kedua yang kuning. Okay. Tapi kita tak tahu bagaimana soalan ditanya kalaulah dia ni objektif. Tapi kita tunjuk jugalah apa yang kita boleh ajar. Okay. So Mama Z mengharapkan dia keluar bentuk second. Bentuk second, tetapi kita tak tahu kalau nak tanya yang first pun kita terpaksa akur lah ya. Okay, so step yang pertama. Macam mana kita nak kenal pasti
apa dia stationary point? Stationary point, siapa yang belajar kat sekolah dulu, titik genting kat sini ni. Ni paling atas sekali ataupun paling bawah sekali. Mama Z tunjuk contoh yang cikgu kita dulu buat semasa kita belajar pendulum. Pernah dengar tak? Pernah buat tak eksperimen pendulum? Bandul. Fizik. Pernah. Okey. Ataupun kalau kita baling bola, baling bola tenis, kita dekat sini. Kita melambung bola tenis, melambung. Apabila kita lambung, bola tenis ni minta tolong, gayat. Sampai satu tempat, dia dah tak mampu nak kata apa dah. Akhirnya, oleh kerana ada graviti bumi, bola tu akan turun semula. Jatuh ke rumput. Okey, jadi titik stationary point ni berada di puncak sini. Di puncak sini. Tempat terakhir yang dia ada. Di puncak yang paling atas sebelum dia kona turun. Kalau diteruskan lagi, dia gayat. Dia kona turun. Ataupun siapa yang biasa main apa nama dekat Genting Highland tu? Apa nama taman tema tu? Roller coaster. Roller coaster lah, payahlah nak cari word dia. Roller coaster. Tempat di mana penumpang roller coaster tu menjerit-jerit tu sebenarnya titik stationary point. Yang kita rasakan seperti jantung kita nak tercabut tu, sini. Saat dia nak turun tu kita dah tepik dah. Wah, takut. Tapi naik macam. Dengan titik sini, hak mula-mula dia nak naik tu kita rasa gayat. Gitu. Titik tu kita panggil dia stationary point. Jadi kita senang nak cari dia sebab pada titik yang paling tinggi itu, gradiennya adalah kosong. Tempat yang paling tinggi ni, gradiennya kalau kita ukur dengan pembaris tu adalah kosong, dan gradien yang warna merah di sini pun kalau kita ukur, gradiennya adalah kosong. Itu dia ciri-ciri dia. Gradien yang Mama Z sedang buat ni, inilah dia, ni dy dx sama dengan 1. Kalau gini dy dx sama dengan kosong. Yang Mama guna pembaris ni ya. Sebab Mama Z dia jenis belok sikit, jadi kena ada pembaris untuk mengukur. Okey, itulah dia stationary point. Kalaulah awak nak cari di mana kedudukan gradient point, awak cari saja dy dx dan samakan dengan kosong. Okey. So, Mama Z buat peta minda dekat sini, peta minda tahun sesi lepas ni. Okey, kita mula dekat start. Kita mula dekat start. Ringkasan dia. Apabila diberi soalan kepada pelajar, pelajar mesti cari di mana lokasi titik stationary point. Okey, di mana lokasi titik stationary point. Jadi pelajar kena buat proses yang pertama, iaitu pelajar kena cari dy dx, lepas tu sama dengan kosong. Okey, apabila pelajar samakan dengan kosong, pelajar ada dua pilihan, sama ada pelajar dapat cuma satu titik ataupun pelajar dapat dua titik. So, soalan dia nanti points ataupun point. Okey, soalan akan bersambung lagi step yang keempat, iaitu pelajar bila dah dapat titik, kita nak kena tahu titik itu sama ada maksimum ataupun minimum. Ni. Ada dua jenis pula. Jadi nak tahu jenisnya, kita ada dua kaedah. Kaedah yang pertama, kita panggil dia first derivative test. Bila first derivative test, pelajar kena tahu
bahawa kita akan ada dua jenis. Yang pertama minimum, yang kedua maksimum. Okey, kita kena gunakan table nombor 8 untuk selesaikan. Okey. Katakanlah pelajar dapat point. Okey, pelajar uji nilainya. Katakan sebelum pelajar dapat gradiennya negatif, semasa kosong, selepas positif, katakan. Jadi dia akan isi table ni nanti begini, kemudian dia kena lukis apa yang dimaksudkan dengan negatif. Negatif maksudnya kecurunan begitu. Apa maksudnya kosong? Kosong maksudnya lurus, macam pembaris tadi. Apa maksudnya positif? Positif maksudnya dia kecurunan dia naik. Jadi bila kita meniru aksi ini, rupa-rupanya kita dapat titik yang minimum. Manakala kalau kita dapat yang ini contohnya positif, kosong, negatif, apabila kita tiru aksi itu, dia seperti kita mendapat titik yang maksimum. Sebab itulah kita buat ujian first derivative. Sebab first tu bermaksud gradient. Sebab itu Mama Z royak tadi, gradient. Gradient hot ni positif. Gradient hot ni kosong. Gradient hot ni negatif. Mama sebut tadi tentang gradient sebab first derivative merujuk kepada dy dx bersamaan dengan gradient tangent. So kita gunakan. Okey, kemudian yang ke-9, yang ini Mama Z pergi kepada ujian terbitan yang kedua, second derivative test. Bagi Mama Z, yang ini yang paling mudah. Yang ini yang paling mudah. Kalau ujian kita dapat nilai yang besar, kita labelkan dengan senyuman. Cara nak ingat dia dengan senyuman. Cuba awak tengok dekat bibir dia. Bila dia senyum, dapat titik apa? Minimum. Kalau dia kurang dari kosong, dia akan masam. Masa dia masam tu, kita akan dapat titik maksimum. Kalau madam diberi pilihan, madam suka guna kaedah yang kedua. Kalau kaedah pertama kena buat table, kaedah kedua cuma tahu senyum asal je. Kalau bagi Mama Z lah. Okay? Yang ini terpulang kepada pelajar nak guna yang mana. So Mama Z ringkaskan urutan supaya senang pelajar nak baca pertemuan Mama Z ni. Sebab masa Mama Z buat ni, Mama Z masuk inovasi. Yang ini Mama Z masuk inovasi sejak tahun 2018. Oleh kerana dah banyak kali menang pingat emas, so Mama Z stop. Maksudnya dah okey. Kalau yang nampak yang menarik-menarik ni, biasanya sebab inovasi. Nak suruh pelajar nampak urutan dia. Bila buat latihan, urutan ni kena ada dalam minda. Okey. Macam mana warna-warni ni sekarang. Okey, sekarang warna-warni seronok. Dia bertukar jadi example 7. Jadi masa lalu lah. Masa tukar. Okey, buai-buai orang masa ni. Buai-buai. Example 7. Okey. Ingat kita mula dengan push button start tadi. Start. Find the stationary point. Okey, kita mula dengan start tadi. Kita akan cari step pertama, dy dx. Okey, dapat berapa? 6x kuasa 2 tolak 6. 6x kuasa 2 tolak 6. Step yang seterusnya, Mama Z kena buat 6x kuasa 2 tolak 6 ni, Mama Z kena samakan dengan kosong. Mama Z tunjuk sekali lagi. Okey, ni Mama Z masih step yang pertama dah cari dy dx, kena samakan dengan kosong. Baru buat yang tu.
Okey, kita nak tengok kita dapat point ataupun dapat points. Okey, Mama Z fakturkan 6, tinggal lagi X kuasa 2 tolak 1. 6, X tolak 1, X tambah 1 sama dengan kosong. X sama dengan 1, X sama dengan negatif 1. Okey, point ke points? Points. Yang ini adalah points. Okey. So sekarang ni Mama Z ada X sama dengan 1. Satu lagi X sama dengan negatif 1. Kita kena cari pasangannya. Sebab kita nak ada point tapi baru ada point. Ni P-O-I-N-T, kita baru ada point. NT kita kena cari. Kita kena cari Y dia. Okey, kita cari Y sekarang. Macam mana nak cari Y? Ganti X dalam persamaan. Ganti X dalam persamaan yang ada Y lah. Okey, bila Mama Z ganti dengan 1, kita akan dapat Y sama dengan 2 tolak 6 tambah 1. Mama Z dapat negatif 3. Jadi point kita yang pertama ialah 1, negatif 3. Boleh ke? Boleh. Boleh? Okey. Bila Mama Z ganti dengan negatif 1, Y sama dengan negatif 2 tambah 6 tambah 1. Mama Z dapat 5. Jadi titik yang kedua ialah negatif 1, 5. Boleh ke? Boleh. Baru ada 50 orang pelajar. Ya, keluar dah Zul. Hari ni cuaca okey dekat Mama Z ni okey. Okey, selesai. Mama Z tunjuk balik peta minda kita yang kira banyak-banyak ni, kita baru di sini. Baru sini. Kita dapat 2 points. Sekarang Mama Z nak pergi step nombor 4. Nak tahu jenis. Nak tahu jenis nombor 4 dan dia cakap dalam soalan nak guna nombor 7 ke nak guna nombor 9? 9. Dia nak guna nombor 9 dia kata. Okay, nak guna nombor 9. Okey, oleh kerana nak guna nombor 9, nombor 9 pula kata second derivative test. Jadi Mama Z kenalah cari second order. Kita dah belajar bab 8. D2Y dx2. Mama Z kena sambung jawapan ni. Kena sambung sekali lagi. Okey, dapat berapa? 12X. Kita akan dapat 12X. Okey, kita panggil titik pertama. Titik pertama, 1, negatif 3 masuk. Kita nak buat ujian. Macam masuk hospital. Masuk, nak buat test COVID. Dia pun masuk. Okey, masuk. Kita pun ganti. D2Y dx2 awak ialah 12 darab X awak 1. Okey, dapat berapa? 12. Dapat 12. Senyum ke masal? Senyum. Dia senyum. Dia senyum. Keluar daripada counter check tu, dia senyum. Maka orang pun buat kesimpulan. Oh, 1 negatif 3 tu minimum lah tu. Kita anggap ni macam counter kan, kita biasa buat ujian test COVID tu kan. Kita anggap dia masuk untuk test. Yang ni bilik doktor ni. Bilik doktor. Ni keluar dewan.
Senyum. Okey, dia senyum minimum. Kita panggil pula yang kedua. Titik negatif 15 datang nak check hidung. Dia pun masuk. Masuk dalam dewan ni. Bila dia masuk, kita pun test D2Y dx2 sama dengan 12 darab negatif 1 sama dengan negatif 12. Dia senyum ke dia masam? Masam. Dia masam. Jadi bila dia keluar dewan dalam keadaan masam, orang ramai akan buat kesimpulan, akan bergosip negatif 15 adalah maximum point. Tu yang Mama Z kata, Mama Z suka kaedah second derivative test. Sebab dia hanya kita akan dapat sama ada senyum ataupun masam. Senyum ni sebenarnya maksudnya ialah concavity, positive concave. Mungkin pelajar ada tinggal mesej ke apa tu? Dia tanya Mama tutup mic. Dia tanya Mama tutup mic ke? Tak deh. Tak. Oh, mungkin line dia tak ada lah. Tu tolong jawab dah tu tak lah. Okay. Thank you. Line tu, Dalila kan? Patut tak dengar suara Dalila ya? Biasa dia ni juga jawab. Okay, boleh tak Mama Z buat contoh 7 dengan guna second dulu, nak bagi mood pelajar datang dulu. Okay, kita cari stationary point. Kita dapati ada 2 titik. Lepas tu kita buat ujian nak tahu maksimum minimum. Mama Z tunjuk dulu menggunakan second derivative test. Okay, kalau dalam exam, kalau dia tak cakap sama ada second ataupun first, gunalah second. Okay, gunalah second. Okay, selesai. Ni soalan yang sama, example 8. Okay, kita tengok pensyarah kita yang buat video ni, dia memang nak set supaya pelajar tak pergi kepada soalan yang jauh tau. Kalau kita guna soalan yang lain, pelajar tak nampak jawapan akhirnya sama. Jadi pandai pensyarah ni buat nota. Okay, find the stationary points. Dia ada S dah tu. Of a curve. Hence, determine their nature by using first derivative test. Sebagai pensyarah, Mama Z kena ajar semuanya supaya pelajar orang kata tahu semua. Okay. So, untuk muka surat 21, Mama Z tunjuk sekali lagi proses yang berlaku. Yang pertama, apabila dia tanya stationary point, Mama Z akan ulang dy dx, kita akan dapat 6x kuasa 2 tolak 6. Kemudian Mama Z buat 6x kuasa 2 tolak 6 sama dengan 0. Sebab ni soalan tadi juga Mama Z faktorkan 6 dulu, x kuasa 2 tolak 1. Faktorkan completely, x tolak 1, x tambah 1 sama dengan 0. Jadi Mama Z dapati X sama dengan 1, X sama dengan negatif 1 macam tadi. Apabila nilai X Mama Z 1, Mama Z mencari nilai Y. Akhirnya Mama dapat tadi berapa? Negatif 3. Okay, Mama Z dapat tadi negatif 3. Maka titik yang pertama tadi ialah 1, negatif 3. Okay, ni ulangan tu yang laju sikit tu. Apabila nilai X sama dengan negatif 1, Y awak akan dapat negatif 2 tambah 6 tambah 1. So dapat 5. Jadi titik yang kedua awak ialah negatif 1, 5. Okey. Slide muka surat 21, Mama Z tunjuk cara mendapatkan points dulu, stationary points. Kemudian diikuti dengan perkataan berhantu di sini iaitu hence. Jadi Mama Z kena sambung ujian. Tapi ujian
kena guna first derivative test. Okey. Tengok Mama Z kena susun nilai X yang Mama Z ada. Yang pertama Mama Z ada nilai X -1 kan? Ya. Okey, -1 Mama Z tak sini. Satu lagi? 1. Okey. So, awak akan, kita akan guna test X. Okey. Kalau yang ini pembaris, ini pembaris ni. Ni pembaris sekarang. Okey. Ni pembaris. Nampak nombor pembaris ni. Okey, kalau pembaris di sini, nombor sebelum -1, boleh pilih satu nombor? Sebelum nombor -1, nombor apa? Kosong. Waktu selepas -2. -2. Kita sini. Selepas nombor -1, Kosong. kita pilih sini kosong. Selepas nombor 1, 2. nombor 2. Kita pilih X dulu. Kita test X. Boleh ke? Okey. Boleh. Okey, sekarang awak masukkan ni dalam kalkulator awak ni. Ni masukkan ni dalam kalkulator. Kalau nak congak pun tak apa Okey. Cuba awak gantikan nilai tu, warna kuning tu, awak gantikan dengan -2. Awak dapat berapa? Dapat berapa? 18. Positif 18. Okey. Sekarang awak gantikan nilai X yang kuning tu, nilai X dia dengan kosong. -6. Okey, sekarang awak ganti dengan 2 pula. Positif 18. Okey. Boleh ke tak ni? Boleh. Table ni pun kita dah mudahkan pelajar. Kalau ikutkan table hot lain ada 2. Tapi kita buat 1 je table ni. Okey, ready? Mama Z nak buat maksud DY/DX 18. Maksud dia apa? Ia bermaksud graf ini mempunyai kecerunan positif. Tak comel. Mama Z guna pen. Okey. Bermaksud dia mempunyai DY/DX yang positif. Okey. Apa pula yang dimaksudkan dengan -6? -6 bermaksud dia mempunyai kecerunan negatif, dia akan turun. Okey, maksud 18 tu pula kecerunan positif. Okey. So sekarang jom kita tengok titik ni. Agak-agak ni titik maksimum ke minimum warna hijau? Next. Titik maksimum. Titik warna biru? Minimum. Okey, kalau kita nak buat kesimpulan, kita kena cari pasangan -1. -1 tadi apa? Pasangan dia? 1. Titik. Ni titik kita tadi. 5. -1, 5. Titik hijau ke titik biru? Hijau kan? Hijau. Jadi, is a local maximum point. Okey, titik biru pula. Titik biru dekat ni. 1. Okey, pasangan 1 ialah -3. Okey. Dia rendah ke tinggi tu? Rendah. Jadi minimum point. Itulah dia
kita buat soalan ni dengan menggunakan first derivative test. Dengan menggunakan satu table saja, kita dah letak siap-siap titik ujian kita daripada nilai yang kecil sehingga nilai besar, dan kita buat test point. Kalau pelajar nak nombor lain pun tak apa, tak ada masalah. Dan bila pelajar uji dari segi first derivative bermaksud gradient ni, kita dapat bentuknya naik, turun, naik. Maksudnya ada satu titik maksimum, ada satu titik minimum. Boleh lagi ke? Boleh. Boleh. Okey. Example 9. Okey, awak tengok video Example 9 tengok video. Sebab kita dah sediakan untuk pelajar mungkin hari Rabu lah saya akan bagi masa pelajar untuk penuhkan nota kuliah ni hari Rabu. Kalau saya kursus, saya akan buat benda macam tu kan. Okey, kemudian soalan tahun lepas ni Mama Z tak boleh nak bincang lagi. Okey, kita hormati program merit kita. Okey, itu saja tajuk 9.2. Okey ke tak ni? Macam tak napah je. Okey. Boleh? Okey. Okey. Kena napah dia. Nama buat TikTok selalu.